أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya pada petang ini kita masih lagi dipertemukan dalam majlis ilmu Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, dan selamat datang diucapkan ke majlis Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran yang dihormati Al-Fadil Ustaz Wan Abdul Halim bin Muhammad Yusof yang merupakan pegawai Hal Ehwal Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Pada petang ini Al-Fadil Ustaz Wan Abdul Halim akan membicarakan melalui kitab 77 cabang iman, yang mana setiap cabang iman ini merupakan sebuah amalan yang wajib dikerjakan bagi setiap Muslim, ya. Dan seperti biasa, saya ingatkan para jemaah sekalian berada dalam keadaan selesa dengan mutekan mikrofon agar tiada sebarang gangguan bunyi, dan offkan kamera untuk kelancaran majlis ilmu pada petang ini. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ilmu ini bagi bicara bab seterusnya kepada Al-Fadil Ustaz Wan Abdul Halim. Silakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Puan Moderator Majlis pada petang ini. Seterusnya, para pimpinan daripada Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, kemudian para jamaah muslimin, muslimat, para pelayar yang menonton dari pelbagai tempat pada petang ini, insya-Allah kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada minggu ini kita boleh meneruskan kembali rutin kita sebenarnya. Pada setiap hari Ahad pada pukul 2.30 petang, pada setiap minggu kita jalankan kelas pengajian berkitab 77 cabang iman yang kita terhenti sebenarnya pada minggu yang lepas kerana menyambut Hari Raya Idul Adha, kita bercuti. Dan pada minggu ni Alhamdulillah kita boleh sambung kembali, dan sebenarnya pertemuan kita pada petang ini merupakan pertemuan kali yang ke-12. Pertemuan kali yang ke-12 daripada kuliah pengajian berkitab 77 cabang iman. Dan pertemuan kali yang ke-12 pada petang ini kita akan masuk pada cabang iman yang ke-24. Cabang iman yang ke-24. Bagi yang ada kitab, kita buka pada muka surat yang ke-44 dalam kitab kita, iaitu cabang iman yang ke-24, iaitu salah satu tanda iman yang sempurna adalah melaksanakan iktikaf. Melaksanakan iktikaf. Kita tengok dulu, ada satu dalil Al-Quran dan dua dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iktikaf ini. Firman Allah Ta'ala, muka surat 44 bagi yang ada kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baytiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-125. Maksudnya, kami perintah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berfirman, bersihkanlah rumahku, iaitu Kaabah dan Masjidil Haram, dari segala perkara yang dilarang.
Tujuannya untuk orang-orang bertawaf dan orang-orang beriktikaf yang tetap tinggal padanya dan orang-orang yang rukuk dan sujud ketika berada di Masjidil Haram tersebut. Apa pengajaran yang boleh kita belajar berdasarkan hadis ni, berdasarkan ayat ini? Menunjukkan ibadah iktikaf sudah ada sejak syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lagi. Maknanya antara ibadat yang awal Allah Ta'ala syariatkan, ibadat itu adalah ibadat iktikaf. Kalau kita tengok, antara ibadat yang awal dalam Islam ada 4 jenis. Kalau ibadat yang paling awal disyariatkan, ibadat itu adalah ibadat korban. Ibadat korban ni, ia telah ada sejak syariat Nabi Adam alaihi salam lagi. Dah ada dah. Kemudian ada ibadat lain yang awal juga, ibadat itu adalah ibadat solat. Ibadat solat ni telah ada sejak zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad lagi. Tapi bezanya, solat syariat Nabi Muhammad ada rukuk, ada sujud, tapi syariat solat Nabi yang lain berbeza. Ada yang tegak saja, ada yang rukuk tanpa sujud. Yang ketiga, ibadat yang awal juga adalah ibadat puasa. Ibadat puasa, kita biasa dengar kan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu berpuasa. Umat sebelum Nabi Muhammad ni puasa dah ada, tapi puasanya berbezalah. Ada yang puasa selang sehari, 6 bulan puasanya. Ada yang puasa tidak makan, tidak minum. Ada yang puasa tidak bercakap, ada juga. Maka ibadat puasa itu juga salah satu daripada ibadat yang awal disyariatkan. Dan yang keempat, antara ibadat yang awal yang sudah ada sejak syariat Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasul terdahulu, ibadat itu namanya iktikaf. Iktikaf. Jadi kita tulis, ada 4 ibadat yang awal. Yang pertama korban, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempatnya cabang iman yang kita belajar pada hari ini, ibadat iktikaf. Maknanya, sejak syariat Nabi-Nabi dulu, Rasul-Rasul dahulu, iktikaf ni sudah ada. Dalilnya Allah Ta'ala sebutkan tadi. Sejak syariat Nabi Ibrahim pun dah ada iktikaf. Syariat Nabi Ismail pun dah ada iktikaf. Iktikaf ni apa benda Ustaz? Menetap sekejap di rumah Allah. Ini makna dia. Menetap sekejap di rumah Allah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia walaupun sekejap, dia dalam mazhab Syafi'i, kadar minimum dikira iktikaf itu dengan kadar sujud, dengan kadar rukuk, dengan kadar rukuk. Maknanya ketika kita rukuk, kita baca Subhana rabbiyal a'zi wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'zi wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'zi wa bihamdih. Walaupun tempoh sekadar itu, kalau kita niat iktikaf di masjid ataupun surau, maka kita sudah dikira orang yang beriktikaf. Walaupun dengan kadar sependek seminimum itu sekalipun. Boleh jadi tak sampai seminit pun. Kita baca tadi kan. Tapi kalau kita niat iktikaf, maka kita dah dikira mendapat pahala iktikaf. Rugi. Sebab itu rugi. Kalau kita pergi ke masjid ataupun surau yang melayakkan padanya iktikaf, kalau kita tidak niat iktikaf, maka rugilah orang yang berada di masjid tapi tidak berniat tadi. Sebab itulah kita galakkan masjid-masjid dan surau, kalau boleh kita buat papan kenyataan yang besar tu. Nak masuk masjid ataupun di dalam kawasan masjid ke, kita tulis besar-besar, awaitul iktikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat iktikaf
di masjid ini, di rumah Allah ini kerana Allah Ta'ala. Kalau ada dalam kalangan kita, AJK masjid, AJK muslimat ke, ataupun bagai-bagailah. Kita cadangkan dalam jawatan kuasa masjid yang belum ada lagi banner ataupun kita katakan papan kenyataan memperingatkan tentang niat iktikaf, kita buat banyak sikit. Supaya orang masuk, dia tidak sekadar masuk saja ke masjid, tetapi selain dia salat bagai-bagai, dia melaksanakan niat iktikaf. Iktikaf ni dia kena niat. Walaupun sekejap, ganjarannya cukup besar. Nanti kita tengok ganjarannya pada hadis nanti, insya-Allah. Dah, itu dari ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 125 menceritakan tentang dalil bahawasanya iktikaf ini sudah ada sejak syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Seterusnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha sahabat wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dalam kalangan wanita, di samping dia isteri baginda, dia juga merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana syarat menjadi sahabat ni orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan Islam. Aisyah ni, selain kita sebut dia sebagai isteri baginda, dia juga adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tulis sikit dalam catatan kita, Aisyah dia meriwayatkan hadis sebanyak 2210 hadis. Dan dia digelar sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Dia disebut sebagai ibu kita semualah. Sebab apa? Aisyah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia tidak boleh berkahwin. Mana-mana isteri Nabi ni setelah Rasulullah wafat, bekas isteri Rasulullah setelah kewafatan baginda, dia tak boleh berkahwin dengan orang lain. Sebab dia dikira sebagai ibu kepada orang yang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum, kata Allah. Ibunya, isteri-isteri Nabi merupakan ibunya orang-orang beriman. Surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-6. Sebab itu kalau kita tengok Aisyah, oleh kerana dia tidak ada zuriat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia setelah Rasulullah wafat, dia hidup lagi lebih kurang 20 tahun. Rasulullah wafat, ketika tu umur dia 19 tahun. Dan dia hidup lagi 20 tahun selepas itu, ketika umur kurang-kurang lebih 39 ke 40 tahun, dia meninggal dunia. Maka Aisyah radhiyallahu anha, sehariannya kerja buatnya, oleh kerana dia tidak boleh berkahwin lain, dia juga tidak ada zuriat, maka sepanjang hari, ketika hari tidak diharamkan berpuasa, dan hari yang dia tidak uzur, maka Aisyah dia berpuasa setiap hari. Ini hebatnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni, dia dalam keadaan dia, walaupun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia puasa setiap hari. Dan salah satu daripada amalan Aisyah, Aisyah ni sering melakukan iktikaf. Kita tengok nanti insya-Allah. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam As-Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Aisyah ni macam mana? Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Ma'takafa azwajuhu. Surah 45 maksudnya ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sallallahu alaihi wasallam biasanya beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan sehingga Allah mewafatkan baginda. Kata Aisyah, sejak aku hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ni
biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan beriktikaf pada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan tu. Rasulullah tak miss. Bila Rasulullah wafat, maka amalan iktikaf ini diteruskan oleh isteri baginda. Maknanya dia sendiri pun, Aisyah sendiri pun dia kata setelah Rasulullah wafat, aku sentiasa beriktikaf. Tuan, ibu Aisyah dia rumah Aisyah dengan Masjid Nabawi hanyalah berjarak. Maaf Ustaz. Ya. Boleh. Maaf Ustaz. Okey. Suara Ustaz tersekat-sekat. Oh, ya ke? Ya. Okey. Kita buat sound checking sikit. Jelas ke? Suara jelas ke? Cuba komen. Okey. Boleh? Okey. Jelas. 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 Pada saya jelas Ustaz. Ada tersekat-sekat tak sebelum ni? Ada tak? Suara Dah okey jelas. dah. Jelas. Okey. Tadi tersekat-sekat. Ustaz tersekat-sekat. Memang betul tadi tersekat-sekat. Sekarang dah okey dah. Okey. Jelas. Okey, baik. Okey, balik pada cerita kita tadi. Hadis yang kita baca tu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam As-Sahihain. Maknanya hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anha dia cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan sehingga Allah mewafatkan baginda. Setelah itu, setelah Rasulullah wafat, amalan iktikaf ni diteruskan pula oleh isteri baginda. Maknanya setelah Rasulullah wafat, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meneruskan amalan iktikaf ini. Minta tutup mikrofon. Minta Puan Noridah tutup mikrofon. Okey. Saya ulang balik Aisyah kata Rasulullah ni dia iktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan sehingga dia wafat. Bila dia wafat, isteri Nabi pula meneruskan amalan iktikaf ni. Bila kita tengok sebab apa isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaranya dia meneruskan amalan beriktikaf ini, salah satunya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah itu berjarak dengan Masjid Nabawi hanyalah 3 meter sahaja. 3 meter je. Kalau siapa-siapa yang pernah pergi ke Masjid Nabawi, kita tengok tempat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, jasad Rasulullah disemadikan, dikebumikan di Masjid Nabawi tu, itulah rumah Rasulullah dengan Aisyah. Sebelahnya itulah disebut sebagai Raudah, jaraknya lebih kurang 3 meter saja, dekat saja. Maka Aisyah oleh kerana rumahnya bersebelahan dengan Masjid Nabawi, dia katakan aku sentiasa melaksanakan iktikaf walaupun saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Begitu juga kita. Kalau ada peluang, kita niatlah iktikaf. Iktikaf tu bagai-bagailah, kita boleh buat zikir, baca Quran, solat sunat di masjid, bagai-bagai. Itu boleh lakukan. Tapi kalau sekiranya perbuatan itu boleh menimbulkan fitnah contohnya. Contohnya pada waktu malam, kita nak keluar iktikaf. Muslimat, perempuan nak keluar iktikaf pada waktu malam. Itu tidak sesuai. Tengok pula pada keadaan, pada suasana, pada kesesuaian. Aisyah dia kata dia iktikaf ni sebab kita dapati rumah dia dengan masjid itu jaraknya kurang-kurang lebih 3 meter saja. Dia keluar je daripada rumahnya, dah termasuk kawasan Raudah. Raudah ni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf padanya, iaitu di kawasan Raudah di Masjid Nabawi. Dia kapet hijau kawasan Raudah ni. Ini kita dapati isteri Rasulullah juga sering melakukan iktikaf. Ada orang tanya, Ustaz, kalau masjid memanglah boleh iktikaf. Kalau surau boleh tak iktikaf? Dia tengok. Kalau di wilayah Persekutuan ada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Wilayah, dia katakan kalau surau itu didirikan
solat Jumaat, maka padanya juga ada iktikaf. Tapi kalau surau itu tidak didirikan Jumaat, maka tempat itu tidak ada iktikaf, tidak ada tahiyatul masjid. Kalau masjid tu tak ada khilaf lah. Kalau surau, tengok pula buat Jumaat ataupun tidak. Kalau surau Jumaat, ada iktikaf. Kalau surau itu contohnya surau tidak buat Jumaat, tetapi surau itu didirikan di atas tanah wakaf contohnya. Dan ada imam yang lazim, yang dilantik untuk mendirikan solat sepanjang waktu, setiap waktu solat. Maka tempat itu juga boleh dilaksanakan iktikaf. Itu maksud dia. Tapi kalau macam contoh surau di supermarket, surau di pejabat, surau di RNR, bagai-bagai, maka padanya tidak tertakluk kepada hukum iktikaf. Iktikaf ni dia ada syarat dia. Dah, itu dalil yang kedua. Kita baca. Seterusnya dalil yang ketiga, sebuah riwayat daripada Nabi SAW. Sabdanya. Kita tengok. Kata Nabi SAW, "Man i'takafa fuwaqa naqatin faka'anna ma'taqa nasamatan aw raqabatan." Sesiapa yang beriktikaf selama waktu di antara dua perahan susu unta, maka dia seolah-olah telah membebaskan seorang hamba. Subhanallah. Besarnya ganjaran iktikaf. Kadang-kadang kita lupa sebenarnya. Bendanya kecil sangat je. Kita lupa nak niat. Tapi kita terlepas ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan melalui lisan Nabi SAW. Siapa-siapa yang iktikaf, waktunya dia iktikaf tu antara dua perahal susu unta. Maknanya 2 kali dia perah susu unta. Sekali perah, 2 kali perah. Maka dia ganjaran yang dia dapat seperti dia membebaskan seorang hamba. Besar tak besar? Besar. Rugi tak kalau kita pergi masjid ataupun surau, kita tak niat iktikaf? Sangat-sangat rugi. Sebab orang yang iktikaf, walaupun sekejap, ibarat 2 perahal susu unta pun, dia sudah diberi ganjaran membebaskan seorang hamba. Apatah lagi kalau dia beriktikaf dalam tempoh yang lebih lama. Ini maha pemurahnya Allah memberi ganjaran yang cukup besar kepada hamba-hambanya. Jadi kita jangan lupalah. Kadang-kadang kita peringatkan masing-masing. Kalau pergi masjid surau, awal-awal lagi kita niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Kita belajar apa yang penting daripada pelajaran kita, ada perubahan insya-Allah. Selesai cabang iman yang ke-24, iaitu tentang iktikaf. Ada soalan ke tentang iktikaf sebelum kita masuk cabang iman? Silakan. Ustaz, kalau macam kita semayang kat rumah kita, lepas tu dalam bilik kita nak iktikaf, boleh ke? Tak boleh. Kalau mazhab Syafi'i, dia tak dikira sebagai, sebab syarat iktikaf ni mesti di masjid. Mesti di rumah Allah. Sama ada masjid ataupun surau. Tapi ada satu pendapat yang daripada mazhab Hanafi, tempat yang selalu kita dirikan solat itu dia dipanggil sebagai musalla. Musalla rumah kita, tempat tu memang selalu kita dirikan solat. Mazhab Hanafi, pendapat yang terpencil ni mengatakan boleh untuk seseorang tu iktikaf di kawasannya. Tapi saya lebih cenderung mengatakan iktikaf hanya tertakluk kepada masjid ataupun surau sahaja. Wallahu a'lam. Jelas ke puan? Jelas. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Kalau Boleh. bangunan yang dalam kawasan masjid dia bukan tempat orang solat, tapi bangunan sebelah dia ke, itu kira iktikaf juga ke dalam situ? Dia merujuk kepada kawasan tu, kawasan didirikan solat. Kawasan ruangan utama didirikan solat. Tapi kalau bangunan yang berlainan, itu tidak dinamakan iktikaf lah. Dia iktikaf ni kawasan didirikan solat. Macam apa ni, kalau kira kawasan bangunan dalam masjid ni banyak, macam sekolah, tandas, apa semua tu, itu tidak dinamakan kawasan solat.
iktikaf ni kawasan yang tempat lazim didirikan solat. Itu batasan yang dinamakan dengan kawasan untuk diniatkan iktikaf padanya. Sebab kalau semua kawasan itu dikira masjid, jadi dia akan jadi isu tandas yang berada di dalam kawasan masjid tu, kita buang air dalam masjid. Itu tak boleh. Jadi sebab itu dia ada perbatasan dah. Kawasan ini dikira lazim orang dirikan solat, maka kawasan itu dijadikan tempat iktikaf. Sama ada bangunan di sekitarnya, ia tidak termasuk. Wallahu a'lam. Ada soalan lain sebelum kita masuk cabang iman yang ke-25? Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Sila. Kalau kita niat nak ke masjid, Okey. adakah kita niat iktikaf masa keluar dari rumah atau masa kita masuk dalam masjid? Terima kasih. Okey. Yang paling afdal ketika mana kita nak masuk ke kawasan masjid. Tetapi sekiranya kita bimbang, kita akan terlupa dan sebagainya, bagi menolak was-was tadi, maka boleh kita niatkan awal. Yang paling afdal ketika nak masuk kawasan tersebut, kita niat iktikaf. Yang paling afdal. Tapi kalaulah bimbang-bimbang, terlupa, was-was, niat ataupun tidak, ketika dalam perjalanan ataupun dalam kereta lagi, kita dah niatkan dah. Sekejap lagi aku nak ke masjid tu, aku niat iktikaf, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dilihat kepada niatnya. Wallahu a'lam. Jelas ke? Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Ada yang tanya soalan di ruangan komen. Surau yang daripada Norizan Makzin, surau yang ada solat Jumaat, boleh solat tahiyatul masjid juga ke Ustaz? Mengikut fatwa ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat mufti di wilayah, surau Jumaat dia tertakluk kepada hukum masjid. Maka semua yang terkandung pada masjid juga terkandung pada surau solat Jumaat. Contohnya iktikaf, solat tahiyatul masjid, bagai-bagai. Surau solat Jumaat tertakluk sama sebagaimana hukum masjid. Itu yang dinamakan dengan surau mengambil hukum masjid. Hanya surau solat Jumaat. Kalau surau biasa, dia tengok tak? Tengok kepada status tanah, tengok kepada ada tak imam yang sepanjang waktu menghidupkan kawasan tersebut. Dia kalau tanah, kena tanah wakaf. Kalau surau Jumaat dengan masjid, nak mendapatkan status solat Jumaat ataupun masjid ni, mesti tanah itu telah diwakafkan. Tapi kalau surau ni banyak atas tanah persendirian, maka surau biasa kadang-kadang tidak tertakluk kepada hukum masjid kerana status tanah didirikan surau tersebut. Dia penting tanah ni. Kalau tanah tu milik individu, maknanya bila-bila masa kalau dia nak jadikan surau ataupun dia nak jadikan rumah, boleh balik. Maka mestilah tanah itu didirikan atas tanah wakaf. Bila tanah wakaf, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diamanahkan kepada jabatan agama yang menguruskannya. Wallahu a'lam. Kalau tak ada soalan, kita masuk cabang iman yang ke-25, insya-Allah. Ustaz nak tanya lagi, boleh ke? Boleh. Okey, kita ambil cerita lagi. Di satu masjid, dia cuma letak perkataan untuk niat iktikaf tu satu je di ruang solat utama. Boleh ke kita cadangkan letak di beberapa ruang? Terima kasih Ustaz. Okey, sebaiknya diletakkan di pelbagai tempat lah. Kalau boleh, kalau ada 4 penjuru pintu masuk tu, kita letak di atas tu, tulis awal-awal, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau letak satu je, kadang-kadang orang terlepas pandang. Maka saya cadangkanlah, kalau ada dalam kalangan kita ni AJK surau ataupun masjid, ataupun kita ni jemaah surau ataupun masjid, kita dapati masjid di tempat kita tu tak ada lagi kita katakan papan kenyataan lah yang merujuk kepada niat iktikaf. Kita cadangkan pada pengurusi, kita dah belajar dah kelebihan dia yang cukup besar ni, kita cadangkan apa salahnya kalau kita cetak banyak-banyak niat iktikaf supaya orang masuk, orang niat dapat pahala dan kita yang bagi cadangan pun kita dapat pahala. Saya Alhamdulillah 2 masjid yang saya bertugas sebelum ni pun antara yang saya buat, saya tempah lebih kurang 4
banner ataupun kita poster lah, poster niat iktikaf, dan kita tampalkan di penjuru-penjuru masjid tempat kita bertugas. Kita ditransfer ke tempat lain pun kita buat benda yang sama. Sebab apa? Bila orang niat tu, moga-moga orang tu pun dapat pahala, kita yang mencetuskan idea tu pun insya-Allah diberi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, puan-puan, jemaah. Kalau kita bukan AJK, kita jemaah. Kita cadangkan kepada pihak masjid dan surau, insya-Allah kita juga akan dapat pahala atas kebaikan yang kita buat, insya-Allah. Sebab ni amalan yang dilakukan oleh para nabi terdahulu lagi dan dikekalkan syariatnya pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah saya rasa kita masuk cabang iman yang ke-25, satu lagi iaitu tentang haji. Tentang haji pula insya-Allah. Ambil satu lagi insya-Allah. Cabang iman yang ke-25 iaitu salah satu tanda kesempurnaan iman adalah menunaikan haji. Kalau kita tengok dalam kitab kita ni, pengarang membawakan ada 3 dalil Al-Quran dan ada 3 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan baca secara sederhana. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Ali Imran ayat yang ke-97. Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah. Iaitu bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Kalau boleh, kita garis bawahkan perkataan bagi sesiapa yang mampu sampai padanya. Kita garis bawahkan. Iaitu bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Kalau kita tengok, syarat wajib haji ni dia ada 5. Dia ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat merdeka, yang kelima ni yang kita sebut tadi, iaitu mampu sampai padanya. Mampu sampai padanya. Maka bila kita sebut mampu sampai padanya ini, dia dilihat kepada 2 aspek. Iaitu dari sudut diri kita dan dari sudut harta kita. Ada orang dari sudut hartanya dia mampu, tetapi dari sudut dirinya dia tak mampu, dia tak sihat. Maka dia tidak termasuk dalam kalangan orang yang wajib mengerjakan haji pada waktu tersebut. Tapi kalau dia mati nanti, maka dikenakan badal haji ke atas walinya nantilah. Sunat untuk walinya melaksanakan badal haji. Tapi tengok kepada kemampuan dulu. Kalau dia mampu dari sudut dirinya sihat, tapi hartanya pula tidak mampu, maka ketika itu syarat wajib haji ke atas dirinya tidak diwajibkan pada tahun tersebut. Jangan sedih. Kadang-kadang menangis dia dalam keadaan demikian. Kita tanya kenapa tak dapat pergi haji. Sebab apa? Sebab tak sihat, tabung haji tak panggil. Jangan sedih. Sebab apa? Kita tidak termasuk dalam kalangan yang Allah sendiri katakan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah bagi sesiapa yang mampu sampai padanya. Ada orang tak sihat, kita fahamlah. Dalam keadaan lumpuhnya, buah pinggangnya, bahkan tabung haji sendiri pun salah satu syarat untuk seseorang itu dipilih menjadi tetamu Allah baru-baru ni pun. Mestilah seseorang yang sihat tubuh badan. Sebab apa? Dia tak nak menyusahkan jemaah tersebut dan tak nak menyusahkan pihak pengurusan tabung haji. Tapi sebaik-baiknya kita daftar haji awal supaya kita boleh pergi haji ketika dalam keadaan sihat. Ada 1,300, contohnya anak kita baru lahir kan. Orang bagi duit pada anak kita bagai-bagai, buka akaun tabung haji pada anak kita. 1,300.
Umurnya 30-40 tahun, ketika sihat lagi, dia dah boleh pergi haji dah. Daftar awal insyaAllah. Jadi bila kita sebut tentang haji ni, kita kena buat kempen sikit lah. Kalau ada dalam kalangan kita, kurang lebih 150 orang pada pagi ni, belum lagi daftar haji. Tak daftar haji lagi. Ada RM1,300, cepat-cepat pergi tabung haji, daftar haji. Daftar tahun ni 2022, boleh pergi haji nanti pada tahun 2100. Lambat lagi lah. Tahun 2060, datang malaikat maut, cabut nyawanya. Tapi ketika tu kita dah boleh jawab dah pada malaikat. Kenapa awak tak pergi haji? Malaikat tanya. Kita katakan, saya bukan tak nak pergi haji. Saya dah daftar pun haji. Tapi tabung haji yang tak panggil saja. Dah ada alasan dah. Sebab kita dah daftar haji. Kalau tak daftar haji, macam mana nak pergi? Kalau yang package mahal, 50, 60 ribu, bagai-bagai. Itu pun ada orang yang scam, tipu. Dia tengok kan hari tu 380 jemaah yang tak dapat menunaikan haji, dah pergi KLIA bagai-bagai dah pada tanggal 5 Zulhijjah. Sepatutnya berlepas. Ketika itu didapati kena scam dengan pihak yang tipu sindiket buat haji secara furada ataupun persendirian ini. Maka kita daftar awal lah dengan tabung haji, selamat, dan dalam masa yang sama dalam keadaan tidaklah terlalu mahal sangat. Sekarang ni tak silapnya lebih kurang ada RM13,000 sahaja. InsyaAllah kita dah boleh buat rayuan untuk pergi haji. Ada RM13,000 dah boleh buat rayuan dah. Ini kita kempen sikit lah bila kita bincang bab haji ni. Ustaz ni duk kempen kami tentang haji, tah ustaz sendiri pun belum daftar lagi. Perlu dijelaskan, saya dah daftar haji dah. Isteri pun sudah. Tapi tunggu panggilan daripada tabung haji sajalah. Pergi haji swasta tergendalakan. Baik, pergi tabung haji. Ya betul. Pergi dengan swasta ni kena tengok syarikat jugalah. Kalau tak, kesian. Yang hari tu ada orang yang keluar duit EPF dia, makcik-makcik, ibu-ibu, pakcik-pakcik, umur dah 60, baru pencen, guna duit gratuiti bagai-bagai. Dua orang, seorang 60,000, dua orang 120,000, akhirnya ditipu. Kegamuk orang tipu dalam bab melaksanakan ibadah. Na'udzubillah min zalik. Maka nak selamat, kita daftar dengan tabung haji, cukup 13,000, tulis surat rayuan kepada tabung haji. Ketika sihat ni lah, kita pergi insya-Allah. Itu dalil yang pertama yang Allah sebut, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu bagi sesiapa yang mampu sampai padanya. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Surah Al-Hajj pada ayat yang ke-27, muka surat 46, Allah Ta'ala berfirman, wahai Nabi Ibrahim, serulah umat manusia untuk mengerjakan haji. Allah suruh Nabi Ibrahim agar ajak manusia kerjakan ibadah haji. Nescaya kamu akan dapati mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang datang dari pelbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Ini arahan Allah kepada Nabi Ibrahim. Kalau kita tengok kan, arahan Allah kepada Nabi Ibrahim ni luar biasa, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Arahan untuk sembelih anak datang melalui mimpi. Nabi Ibrahim never say no. Tak pernah katakan tidak. Arahan Allah kepada Nabi Ibrahim tinggalkan anak di tanah kering kontang. Nabi Ibrahim never say no. Tak pernah katakan tidak. Allah arahkan Nabi Ibrahim
Hei Ibrahim, kamu panggillah manusia buat haji, nescaya mereka akan datang. Pada ketika tu di Mekah tak ada seorang habuk pun. Tapi Nabi Ibrahim, dia berdiri di atas bukit Jabal Abi Kubais. Dia ajak manusia walaupun ketika tu tak ada orang. Dia never say no kepada arahan Allah. Sebab itulah setiap kali kita salat, selain daripada kita berselawat kepada Nabi Muhammad, kita katakan, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kami berselawat ke atas Nabi Ibrahim. Sebab apa? Dia dikenali sebagai induk para nabi yang mana ujiannya luar biasa, arahan Allah kepadanya luar biasa, dan Nabi Ibrahim ni disayangi oleh semua agama samawi. Sama ada orang Yahudi, orang Nasrani, semua disayangi oleh agama penganut agama samawi. Kalau Nabi Muhammad, hanya orang Islam je sayang. Orang Yahudi, orang Nasrani marah pada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Ibrahim disayangi oleh penganut agama samawi yang lain, Yahudi, Nasrani, Islam. Sebab apa? Nabi Ibrahim alaihissalam daripadanya lah berpecah-pecah ramai keturunannya dilantik menjadi nabi. Maka salah satu arahan Allah agar Nabi Ibrahim memanggil manusia mengerjakan ibadat haji. Maka kita dapat lihat pada hari ini orang nak mengerjakan ibadat haji terlalu ramai sehingga terpaksa dibuat kuota pula. Awak boleh pergi tahun ni. Awak kena pergi tahun depan. Awak tahun satu lagi. Awak tahun 2070. Sehingga kena buat kuota. Sebab apa? Masing-masing nak menyahut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 196. Nah, ini tiga dalil yang kita baca secara ringkas berkenaan dengan perintah ataupun arahan untuk kita mengerjakan ibadat haji. Kemudian, tiga dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kedua-duanya dalam As-Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjil bait." Islam dibina di atas 5 perkara. Ini hadis yang menceritakan tentang 5 rukun Islam. Yang pertama, penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan. Kita garis bawahkan yang kelima itu, mengerjakan haji di Baitullah. Kita niat, ya Allah, aku kalau dipanggil je, insya-Allah aku menyahut seruanmu. Bagi yang tak mampu lagi, tak buka lagi tab akaun tabung haji bagai-bagai, tak apa. Mulai pada saat ni, kita niat, ya Allah, ada RM1, RM10, RM100 ni, kita simpan. Semoga, ya Allah, aku dimurahkan rezeki, dipanggil menjadi tetamumu pada tahun-tahun mendatang. Kena ada niat demikian. Barulah Allah Subhanahu wa taala akan membuka jalan pada kita. Jangan pernah dalam hati kita katakan, kalau Allah panggil, dah cukup kudrat, dah cukup harta, dah cukup kemampuan, jangan pernah dalam hati rasa tak bersedia. Cuba bersiap sedia dari sekarang, walaupun dalam keadaan belum cukup lagi, kita siapkan diri kita untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, hadis daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya, dalam Sahih Muslim katanya, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh jaa'a rajulun faqala ya Muhammad mal Islam?
Qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait wa ta'tamira wa taghtasila minal janabah wa tutimmaz wudu' wa tasuma Ramadan. Qala, muka surat 47. Fa in fa'altu fa ana muslim. Qala na'am, qala sadaqta, fa dzakara al-hadith. Kita baca maksud dia. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki lantas berkata, "Wahai Muhammad, apa itu Islam?" Sahabat ni dia tanya, "Wahai Rasulullah, apa konten ataupun isi kandungan ajaran Islam tu?" Baginda jawab, iaitu kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, kita garis bawahkan, mengerjakan haji di Baitullah. Berumrah, mandi junub, menyempurnakan wuduk dan berpuasa di bulan Ramadan. Lelaki itu berkata, jika aku lakukannya, maka adakah aku Muslim? Maka baginda menjawab, ya. Dia pula berkata, kamu benar. Kemudian Umar meneruskan hadis tersebut. Maknanya hadis ni panjang lagi lah. Yang kita naknya, salah satu daripada konten agama Islam adalah mengerjakan haji di Baitullah. Banyak pengajaran-pengajaran yang dididik melalui ibadah haji, dididik kita supaya bersabar, sama taraf antara sesama manusia, semua berpakaian putih, mengingatkan kita inilah suasana saat kita semua akan bangkit dari kubur masing-masing menuju ke padang mahsyar kelak. Banyak konten ataupun pengajaran daripada ibadat haji. Kemudian hadis yang terakhir yang kita nak baca pada petang ni, hadis yang ketiga, diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahbishu maradun aw hajatun zahiratun aw sultanun jairun wa lam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan." Ini hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ancaman kepada orang yang enggan melaksanakan ibadat haji tanpa sebab yang munasabah. Tanpa sebab munasabah, tapi tak nak buat haji. Ada tak orang demikian? Ada. Dengan sebab-sebab keduniaan, tak nak buat haji. Maka diancam dengan ancaman yang keras. Kita tengok. Sesiapa yang tidak terhalang dengan sakit, maknanya dia orang yang sihat, dirinya sihat, ataupun hajat yang zahir. Hajat yang zahir ini sesuatu urusan yang perlu dilaksanakan dengan segera. Maknanya urusan tu kalau tak buat dengan segera, maknanya takkan terbuat pada waktu yang lain. Maknanya dia tak ada benda yang segera perlu dibuat. Ataupun tidak dihalang oleh pemerintah yang zalim daripada mengerjakan haji. Maksudnya, diri dia sihat, tak ada benda, tak ada kewajipan segera pun perlu dilakukan. Pemerintah pula tidak halang dia daripada buat haji. Kenapa awak tak nak haji? Saya tak nak pergi haji sebab lembu saya siapa nak jaga, ustaz. Saya tak nak pergi haji sebab saya ni atas alasan bagai-bagai lah. Macam-macam alasan orang bagikan. Maka kalau dia mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati dia tu sama sebagai mati orang Yahudi dan sama matinya sebagai orang Nasrani. Ini ancaman yang keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tak nak melaksanakan ibadat haji tanpa sebab yang munasabah. Jadi cabang iman yang kita baca pada hari ini, moga-moga memberi semangat kepada kita agar yang pertamanya tentang iktikaf, memperingatkan diri kita untuk sentiasa berniat iktikaf. Yang kedua, agar kita tanam niat mula hari ini bagi sesiapa yang belum melaksanakan ibadat haji, insya-Allah kita mula buat persiapan untuk melaksanakannya, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah, kurang-kurang lebih 53 minit kuliah kita pada petang ni.
InsyaAllah minggu depan kita akan masuk pada cabang iman yang ke-26. Salah satu tanda iman adalah jihad. Dan salah satu cabang jihad ini adalah jihad menuntut ilmu, insyaAllah. Jadi saya serahkan kembali majlis pada Puan Moderator. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Dan terima kasih Al-Fadhil Ustaz Awan Abdul Hamid Halim di atas kesudian mengungkap perkongsian ilmu berkaitan cabang iman dalam bab iktikaf dan haji, iaitu yang mampu sampai padanya. Dengan pencerahan yang cukup jelas melalui kitab 77 cabang iman. Dan ucapan terima kasih juga kepada para jemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhir majlis ilmu ini dan teruslah berada dalam medan ilmu pada setiap ketika dan pengisian dengan perkongsian program yang disediakan oleh pihak Kelab Sahabat Pecinta Al-Quran. Dan bagi menangguhkan majlis ini dipersilakan Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah, doa dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arham jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.